Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini untuk sambungan bab 6 untuk matematik tentang 3 KSSM So ini sudut dan tangent bagi bulatan. Okey. So Okey, objektif pembelajaran untuk hari ini. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat menentukan sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Okey, ini nanti kita ada kaitan dengan bulatan, and then nanti ada kaitan dengan lilitan dan beberapa sudut lah. Apa yang ni nanti untuk next nanti saya tunjuk balik. Okey, so ini daripada buku teks. Okey, ini hanya saya nak cerita. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okay, ini adalah satu bulatan. Okay, bila satu bulatan and then ada satu garisan kat tengah-tengah yang dia cross tengah-tengah dekat bulatan tu tanpa lalu pusat, kita panggil sebagai perentas. Okay, ini pun sama. Yang ini pun kita panggil sebagai perentas sebab kita tak lalu pusat. Dia tak ada cakap lalu pusat. Kalau lalu pusat, nama dia akan jadi sama ada jejari ataupun diameter. Ini kamu ada belajar kan sebelum ni kan? Okey. So untuk yang ini pula lengkuk PR ni, ini hanya cerita sajalah. Maksudnya untuk kalau kita ada satu perentas, satu lagi perentas, ada dua perentas kat sini, and then kita ada satu sudut, okey. Dia akan opposite dia tu, dia akan ada satu lilitan yang dipanggil sebagai PR. Okey, lilitan tu penuh untuk satu bulatan. Kita panggil satu bulatan yang lengkap, nama dia lilitan. Tapi bila sebahagian, kita akan panggil sebagai lengkuk. Sama ada lengkuk minor ataupun lengkuk major. Ini sepatutnya kamu dah belajar lah. Lengkuk minor tu maksudnya saiznya kecil, lengkuk major tu maksudnya saiznya besar. Okey, kita tengok sebelah kanan ni. Okey, untuk gambar yang sebelah sini. Okey, sama juga macam tadi. Bila kita ada satu bulatan, and then kita ada satu perentas kat situ. Okey, ni ada perentas, ini ada perentas, and then ini pun perentas juga. Dia merentas hujung daripada lilitan menuju ke lilitan. Itu panggil perentas lah. Okey, so ini kita ada sudut. Okey, kalau kamu tengok kat sini, yang sini, contoh kalau saya daripada P, saya pergi ke Q, saya akhir sekali saya akan stop dekat S. Okey, kamu tengok juga huruf R ni pun sama. Dia start daripada P juga, pergi ke R, pergi ke S. Maksudnya dia punya starting point dengan final point dia adalah daripada tempat yang sama. So bila tempat yang sama, automatik warna merah ni, yang warna sudut yang tercangkum dua ni, dia akan sama. Okey, atas sebab kita punya size ni sebenarnya sama je. Okey, sini. Start daripada P, tutup S. Ini pun sama. P, and then tutup dia pun S. So, sebab itulah sudut yang dekat sini, dia sama juga. Ni. Sebab itulah sudut yang ni. Okey, sama je dengan sudut yang ni. Okey, so seterusnya. Okey. Okey, ini hanya untuk ingatan saja. Ini cerita yang dah lama lah. Ini tadi saya pun ada sebut juga. Okey, kamu boleh tengok dekat situ. Okey, boleh tengok kat sini. Bila satu bulatan, okey, perentas tu adalah satu garisan yang daripada hujung lilitan menuju ke hujung lilitan. Okey, kalau diameter, dia mesti lalu pusat. Dia mesti ada tanda hitam kat tengah-tengah. Okey, kalau lalu pusat memang nama dia diameter. Okey, and then sama juga. Kalau ada satu lagi separuh daripada garisan, maksudnya separuh daripada diameter ni tadi, dia lalu juga pusat, nama dia adalah jejari. Ni dah cerita lain lah. Okey, so ini yang saya sebut tadi. Kalau lengkuk ni maksudnya yang bawah ni. Okay, kenapa kita panggil yang ini sebagai minor, yang bawah ni sebagai minor? Minor maksudnya sikit. Yang atas ni lengkuk major. Okay, major maksudnya majority, besar. Minor, minority. Itu yang biasa kumpulan kecil. Majority kumpulan yang besar. Okay, itu cerita luar lengkuk garisan saja. Tapi bila dia sebut kawasan luas dalam, okay, bila yang luas dalam ni pula, maksudnya keluasan yang dalam ni, yang saya lorek ni, ini dipanggil sebagai sektor major. Okey, maksudnya sektor, ini pula sektor. Sektor adalah kawasan keluasan yang dalam. Okey, ini dipanggil sebagai minor yang sini. Okey, kenapa minor? Sebab dia lebih kecil lah.
Ini kawasan sektor. Okey, so kita tengok balik untuk yang ini. Untuk gambar yang sebelah kanan ni, okey, kalau kamu tengok balik. Okey, sudut pada suatu lilitan buatan dicangkum adalah sama besar. Ini sama juga. Ini kita hanya nak ingatkan balik. Tadi saya dah explain dah untuk yang dekat depan tu. Okey, kita boleh tengok balik semula. Okey, apa maksud sudutnya? Kenapa sudutnya sama? Sebab saiz dia sama besar. Okey, kenapa? Okey, kita tengok P. Starting, saya nak pergi R dulu saya nak pergi R. P pergi ke R, R pergi ke Q. Maksudnya start from P and then final is Q. And then dia punya sudut adalah sudut pada R. Okey, second, bentuk yang kedua. Start daripada P pergi ke S and then final dia pun adalah pada Q. Okey, so sebab itulah sudut R dengan S ni sama. Okey, tengok yang ketiga. Start daripada P, pergi ke T, and then dia mesti pergi ke Q. Maksudnya starting point P, final point is Q. So, sebab tu dia jadi T. So, sebab itulah R, S, T adalah sudut yang sama. Okey, perentas ni bermaksud dia bersyarat. Dia mesti gambar kamu tu betul-betul bersambung. Okey, sebagai contoh lah sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey, kita tengok soalan teruslah. Okey, hitung nilai Z. Okey, hitung nilai Z. Boleh tengok kat sini. Okey, ini starting pergi ke 35. Ini final, start, final. So, sama juga untuk bentuk yang sini, start, final. So, automatik kita tahu Z sama dengan 35. Sebab sudut yang sebelah kanan ni, sudut sebelah kanan kamu ni, dia sama je dengan sudut yang sebelah kiri ni tadi. Okay, so kita check untuk soalan B, sama juga macam tadi. So, starting point here, start, and then pergi ke Z, and then this one is final, final point. Sama juga, start, pergi ke 25 and then pergi ke final. So automatic yang sudut ini Z dengan 25 ni adalah sama. Z sama dengan 25. Okey, seterusnya untuk soalan C. Okey, soalan C. First, kita tengok starting point dulu. Sini starting point, sini final. Okey, saya pergi dekat sini, saya pergi dekat sini. So 50. Okey, mana yang sama dengan 50? Saya pergi S balik, pergi tarik balik sini. Pergi F. So, automatik sini adalah 50. Okey, sekarang soalan nak Z. Z yang dekat bawah ni tadi kan? Okey, so gambar kamu kena tengok balik. Okey, yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okey, kita ada bentuk segitiga. Okey, bila segitiga, sudut perdalaman, hasil tambah sudut perdalaman, let's say saya ada ABC. A tambah B tambah C 180 darjah. Ini adalah hasil tambah sudut perdalaman bagi segitiga. Okey, so maksudnya saya akan fokus kepada yang ini sahaja sebab saya nak Z ni. Ni, yang Z ni. Ni Z yang saya nak. Okey, macam mana nak dapat? Sini tadi dah 50. Sebelah sini, dia ada satu garis lurus ni. Ni ada 80 kat sini tau. Okey, dia macam ni. Okey, garisan dia macam ni. Okey, sini kita ada 80. So, berapa jumlah sebelah sini? Kalau garis lurus saya adalah 180. So, kita kena tolaklah 180. Tolak dengan 80, kita akan dapat 100 kat sini. So, automatik yang muncung ke atas ni, saya akan dapat 100. Okey, maksudnya kalau gambar segitiga ni saya lukis balik. Sini adalah Z. Sini adalah 100. Sini adalah 50. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai Z? So, kita kena buat 180 tolak dengan 50 tolak dengan 100. So, jawapan akhir kita Z adalah 30 darjah. Okey, boleh Yang ni okey. Okey, seterusnya. Boleh saya sambung lagi untuk yang next. Okey, seterusnya kita sambung untuk gambar yang seterusnya.
Okay, so kita starting point yang sama macam tadi lah. Okay, apa yang kita boleh buat dekat sini ialah sebagai contoh, okay, dia nak tanya nilai Z. Okay, so sama juga. Saya ambil daripada sini Sini starting. Sini start, pergi ke Z, and then pergi ke sebelah sini. Ini adalah final. Okay, so saya akan buat satu lagi. Ini start, pergi ke sebelah sini, pergi ke final. Okay, bermaksud ini nilai dia adalah Z. Sama, ni nilai ni sama Z. Okay, kita letak dulu, kita relax dulu. Okay, baru kita tengok. Kita akan, untuk soalan ini, kita lebih mudah untuk mendapat jawapan daripada segitiga yang belah atas, bukannya segitiga yang belah bawah. Okay, so macam mana cara kita nak buat? Okay, ini adalah tanda garisan dia sama, bermaksud segitiga sama kaki. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kalau kamu tengok betul-betul, okey, yang dekat sini dia ada satu garisan ni, dia adalah 180. So bila 180, kita kena ingat balik lah, dia adalah garis lurus tu. So bila 180, okey, yang sebelah sini saya boleh dapat 180 tolak 70. So saya dapat 110. Sini saya dapat 110. Okey, dapat Okey, sekejap Okey, so jap saya lukis balik gambarnya untuk lebih jelas. So gambar kita sekarang macam ni. Okey, macam ni. Okey, sini 110, sini Z sama kaki. Bermaksud sini pun Z juga. Bila sama kaki, saiz yang ini akan sama dengan kaki dia yang dekat area bawah ni. Okey. Boleh Okey, so automatik apa yang kita kena buat ialah 180. Kita kena tolak dengan 110. Nanti kita akan dapat 70. 70 ni untuk dua-dua. So last kali 70 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 35 darjah. So Z kita adalah 35 darjah. Okay, so untuk hari ni itu saja. Okay, kalau ada masalah boleh tanya.